Okay, Assalamualaikum and hi everyone. Kita continue graph sketching. Kali ni di function yang kelima iaitu square root function. Okay, square root function. Bentuk function adalah fx equals to square root ax plus b. Okay, dalam square root kamu adalah linear. Kemudian dia boleh ada plus c di bahagian belakang atau you can have any number dekat depan juga. Okay, so untuk sketching square root function, madam akan fokus kepada bahagian fx equals to square root ax plus b. Okey. Untuk graph square root function, madam akan menggunakan step SIS. Okey, which ramai antara kamu dah faham apa itu SIS. S yang pertama stand for shape. Okey, kita pergi dahulu kepada basic shape untuk square root function. Okey, square root function ini dia akan dimulakan dengan satu starting point. Okey, madam label berwarna merah di sini. Yang madam panggil dia sebagai starting point. Okey, daripada starting point ni, untuk square root function boleh ada 4 jenis graf. Yang pertama, wing yang bahagian kanan atas. This is the first one. Ataupun dia boleh juga dari starting point, wing kanan tapi ke bawah. Ini graf yang kedua. Ataupun daripada starting point, wing kiri atas. Ataupun daripada starting point ini, wing kiri tapi ke bawah. So, untuk graf square root function, boleh ada 4 kemungkinan graf. Either number 1, okay, kita hanya lukis satu saja wing. Okay? Atau number 2, number 3, atau number 4. So, macam mana cara kita nak tentukan nanti? Kita akan tengok kepada step SIS. Okay, so ini adalah basic shape untuk square root function. Okay, selepas S, kita ada I. I stand for intercept. So, intercept akan ada dua seperti biasa, X dan Y intercept. Okay, untuk S yang terakhir, stand for sketch. So, untuk square root function, okay, sebelum kita sketch, ada dua perkara kita kena cari. Iaitu yang pertama, kita perlu cari starting point. Dan yang kedua, kita perlu ada satu test point. Untuk membolehkan kita lukis dengan lengkap graf square root function ini. Okay, so madam akan gunakan step SIS ni dan terangkan apa itu starting point dan test point. Okay, kita cuba buat example yang pertama, fx equals to square root x plus 1. Okay, yang pertama kita ada step S, stand for shape. Okay, untuk shape, pada awalnya kita tak dapat tentukan lagi. So, kita cuma tahu kita berkemungkinan boleh ada 4 wing begini. Okay. And then intercept. So, untuk intercept kira seperti biasa, kita ada x-intercept, which is y0. So, kita akan cari nilai x0 is equals to x plus 1. So, kita ada x is equals to negative 1. Okay, untuk y-intercept, okay, y-intercept, x yang 0. So, kita ada y equals to square root 0 plus 1. So, y is equals to 1. So, kita ada x-intercept, y-intercept. Okay, next. Kita pergi kepada step S yang terakhir. But kali ni untuk square root function, sebelum kita sketch, kita ada dua perkara kita kena cari. Yang pertama adalah starting point. Okay, apa yang dimaksudkan dengan starting point? Starting point dekat sini membawa maksud dalam set mesti greater equal 0. Sebab kita tahu dalam square root, tak boleh negative value. Kita tak boleh ada square root negative value. Ini adalah error ataupun undefined. Okay, so kita letak syarat dalam set. Okay, ambil saja apa sahaja yang diberi dalam set mesti greater equal 0. Ini pun jangan ubah. Okay, greater equal 0. So, kita ambil starting point. Untuk starting point, madam kata dalam set. So, kali ni dalam set kita adalah x plus 1 sahaja. Okay, so x plus 1 mesti greater equal 0. Now, kamu kena cari x. So, x mesti lebih besar daripada negative 1. Okay, so bila kamu jumpa macam ni, kita sekarang sedang mencari starting point. Okay, point. So, bila point means mesti bentuk XY. Okey, sekarang kamu hanya ada dalam bentuk inequality. This one.
Okay, so madam nak kita bentukkan dia dalam bentuk point. So macam mana nak dapat dalam bentuk point? Ambil sahaja X yang kamu jumpa ni, which is -1, letak dia di koordinat X. Kemudian untuk Y, kita akan cari dalam equation. Okay, so maksudnya sekarang kamu ada X -1, so ganti square root, -1 plus 1. So kita dapat sebenarnya Y kita adalah 0. Okay, so starting point kita akan berada pada -1, 0. Okay, so kita siap starting point. And then last step, kita kena cari satu test point untuk menentukan graf kita yang mana. Okay, so untuk test point ini, macam mana nak kira test point? Madam sambung di bahagian sini. Okay, untuk test point, ambil sahaja apa-apa nilai X yang lebih besar daripada yang kamu jumpa sini. Kita ada X greater or equal than -1. Kamu pilihlah mana-mana X yang berada dalam domain yang ini. Okey, contoh lebih besar dari -1. Madam ambil X equal to. Contoh saja. Okey, X equal to. So, kamu kira dia punya Y. Okey, kalau kamu punya X adalah 2, kita ada square root 2 plus 1, which is equals to square root 3. Okay, so square root 3 is a positive value. So, kita ada satu test point. Okay, tujuan test point ni adalah untuk kita tentukan kita punya graf nanti berada di wing yang mana. Okay, so dah lengkap ni, kita akan start sketching. Okay, so madam akan sketch di bahagian sini. Paksi X dan Y. 0. Okay, tanda dahulu intercept dan starting point kamu. Okay, intercept, tanda semua intercept, tanda kamu punya starting point. Okay, so intercept kita berada X -1, Y 1. Okay, kemudian kita tanda starting point kita -1, 0. Which is -1, 0, starting point madam tanda warna merah di bahagian sini. Okay, so kamu tahu wing kamu akan keluar daripada starting point. If you have starting point, so sini, wing kita akan berkemungkinan ke sini, ke sini, ke sini atau ke sini. Okay, so kita ada 4 possibility wing kita. Tetapi kamu tengok domain. Domain kamu, syaratnya graf saya mesti berada X greater or equal to -1. X mesti lebih besar daripada -1. So, kalau kamu ada wing macam ni, 4 kemungkinan ni, kamu sekarang nak X greater equal -1. Maksudnya, kawasan X lebih besar daripada -1. Automatically, graf kamu hanya tinggal yang ini dan yang ini. Okay, lebih besar dari -1. Kita tak mau yang belakang ni, kita tak mau yang belakang ni. Okay, so kita dah reduce. Tinggal 2 sahaja kemungkinan graf. So, mana satu yang betul? Yang pertama kita boleh tengok kita punya intercept. Okay, graf kamu mesti lalu y-intercept 1. Okay, ataupun satu lagi kita boleh tengok test point kita. Okay, so kita ada 2 kemungkinan graf. Begini. Kita ada kira test point. Okay, kalau X saya 2, contoh di sini, saya punya nilai Y adalah square root 3. Okay, so ini membuktikan bahawa graf saya perlu berada pada wing yang atas. Okay, so itu cara untuk kita tentukan starting point, test point dan wing yang mana. Okay, so ikut step by step baru dapat sketch dengan baik. Okay, so yang ini kita ada Y1 dan jangan lupa label graf kamu square root X plus 1. Okay, untuk domain. Graf square root function sebenarnya domain kita dah cari. Okey, mana satu domain? Domain adalah yang ini. Okey, bila kamu cari starting point, so starting point adalah kamu punya domain. Okey, X greater or equal to -1. So, salin sahaja domain itu, maksudnya kita ada from -1 until infinity. And then untuk range, kalau range kita akan baca daripada graf kita bermula dari negatif Y. Okay, negatif infinity untuk Y. So, tak ada graf kiri kanan, tak ada sampai kamu jumpa Y kosong, ada bermula graf di sini. Okay, so kita akan start dengan kosong.
Dan semakin kamu gerak ke atas, kiri kanan ada graf kita. Okay, so kita akan start dengan 0 to infinity untuk range Y. Okay, so Mary akan tunjuk lagi untuk soalan yang kedua sebagai example kepada kamu. Okay, soalan kedua this time, dia ada bagi domain. Okay, di bahagian belakang sini. So, kita masih ikut step yang sama. Madam ulang lagi, kita akan pakai step sys. So, shape, kita ada satu starting point. Nanti kita akan pilih wing. Intercept. Okay, so kira intercept. X-intercept, Y0. So, kita ada square root, negative 1 minus X. So, 0 is negative 1 minus X. X is equals to negative 1. Okay, untuk Y-intercept, X yang 0. So, kita ada square root negative 1 minus 0. So, Y is equal to square root negative 1. So, ini adalah error. Okay. Dalam square root tak boleh negative value. So, kita akan conclude dekat sini no Y intercept. Okay. So, untuk soalan ni, kita ada X intercept tapi kita tak ada Y intercept. Okay. S yang terakhir, starting point. Okey, kira dulu starting point. Macam mana nak start kira starting point? Ambil dalam set. Okey, so dalam set hanya ada negative 1 minus X. Terus greater equal 0. Okey, so kamu akan cari X di sini. So, hati-hati dengan inequality sign. Dia akan jadi less than negative 1. Okey, so ini adalah starting point. Remember, madam nak point. Okey, ini adalah kalau ikutkan domain kamu. Okey, madam nak dalam bentuk point. So, apa yang perlu kita buat? Transform. Daripada X, kamu jumpa ni ada negative 1. Letak sahaja di tempat koordinat X, negative 1. And then tugas kita adalah cari Y. So, macam mana nak cari Y? Replace X, negative 1 dalam function. So, kalau kita replace, kita ada negative 1 minus negative 1. So, kita ada square root negative 1 plus 1 which is square root 0. So, the answer is 0. Okay, so starting point kamu adalah negative 1, 0. Okay, so done with starting point. So, kita highlight sikit sebab nanti kita nak plot negative 1, 0. And last one, jangan lupa kita ada test point. Okay, so untuk test point, di mana nak mula rujuk test point? Rujuk pada domain kamu. Pilih mana-mana X yang berada dalam domain ini. Okay, so sekarang saya nak graf saya mesti berada di kawasan X less than or equal to negative 1. Maksudnya kalau ni paksi X, negative 1, graf kamu kawasan sini. Okay, so pilihlah mana-mana X di dalam kawasan ini. Contoh kamu pilih X negative 2. Okay, so kalau X negative 2, what is your Y? So, kira dalam function asal. So, kita ada X negative 2. So, negative 1 minus negative 2. So, kita dapat square root negative 1 plus 2, which is square root 1. So, dapat nilai Y adalah 1. Okay, so nanti ni akan bagi kita point negative 2, 1. Alright, now kita nak sketch. So, bila nak sketch, remember soalan asal, okay, ada bagi domain. So, tolong alert dengan domain yang ini. Okay, soalan ada bagi domain X less than negative 2. Nanti kita akan tengok macam mana untuk kita ikut domain ni. Okay, plot dulu paksi X dan Y. Okay, 0. Okay, now kita akan plot dulu intercepts kita dan juga starting point. Okay, intercept berada di negative 1 dan Y-intercept tak ada. And then kita akan tanda starting point. Okay, starting point kita pada tanda warna merah is negative 1, 0 koordinat dia di sini. Okay. Okay, after dah tanda starting point, kita boleh imagine bahawa dari starting point akan keluar 4 wing begini. Okay, which one to choose? The first one, tengok kamu punya domain. Okay, domain kita X mesti less than or equal to negative 1. Bermaksud, graf saya mesti berada di kawasan sini. Yang X-nya less than or equal to negative 1. So, kita boleh omit yang ni. Okay, so tinggal dua sahaja kemungkinan wing. Okay, tinggal wing sini dan wing sini. So, macam mana nak tahu kita punya wing yang betul? Kita akan guna test point. Negative 2,
1. So, kamu plot sikit. Kalau negatif 2, nilai y-nya adalah 1. So, di atas bermaksud sini kedudukannya. So, graf saya mestilah yang atas. Okay, now, Madam lukis graf yang atas. Wing ke sini. Okay, ini sepatutnya graf yang kamu lukis tanpa kamu ikut domain ini. Okay, soalan ada bagi domain sekarang. Bermaksud kamu tak boleh lukis bermula dari sini ke atas macam ni. Mesti ikut domain yang diberi pada soalan. Which, soalan mahu graf kamu mestilah less than negative 2. So, maksudnya tanda negative 2. So, what is your y right here? Kalau x saya negative 2. Square root negative 1 tolak negative 2. Okay. So, kita ada square root negative 1 plus 2 square root 1. Which is sebenarnya kita dah cari pada test point tadi. Okay. So, kalau kamu punya x negative 2, y kamu adalah 1. Okay. So, graf kita mesti berada di kawasan less than negative 2. Ini negative 2. Okay. Less than negative 2 yang belakang ni. Okay. So, maksudnya bermula dari x negative 2 sini, kita akan ke belakang sahaja. Means yang ini, yang original kita lukis tadi termasuk starting point, tak akan digunakan. Okay, so Madam akan padam. Yang awal kita lukis ni kita tak guna. Graf hanya nak bermula dari negative 2 and alert waktu negative 2, kita mesti blank dot. Kenapa blank dot? Sebab domain yang diberi ni tak ada equal. Sini less than sahaja. So, maksudnya graf kita yang perlu kita hitamkan adalah bermula dari negative 2 blank dot ke atas sini. Okay, itu sepatutnya graf mengikut domain yang soalan bagi. So, kalau soalan yang bagi domain, first of all, kamu lukis dulu secara biasa. And then, baru ikut domain soalan. So, kita akan padamlah mana graf yang tak perlu atau tambah mana yang tak cukup pada graf kita. Okay, so ini adalah graf yang full untuk y equals to square root negative 1 minus x mengikut domain x less than negative 2. Okay, so kalau kita nak cari domain dia, so domain mesti ikut domain soalan. Okay, kalau tak bagi domain ini, kamu akan pakai domain ini. Tapi since sekarang soalan bagi domain, kita akan ikut domain soalan. So, kita ada from negative infinity, negative to open. Untuk range, so hati-hati. Untuk range, remember sini tadi ada y1. When your x is negative 2, y kita adalah 1. So, graf kita akan bermula daripada y1 sehingga ke bahagian atas. So, kita ada 1 to infinity. Okay, so Madam harap clear sikit macam mana nak lukis graf square root function. Boleh cuba buat soalan ketiga. Soalan ni tak ada domain diberi. So, kamu akan lukis secara full. Cuba buat step SIS. Dan follow daripada example 1 dan 2 tadi. Okay, now kita pergi kepada graph reciprocal of linear function. Muka surat 11 bahagian nota. Okay, apa yang dimaksudkan dengan reciprocal of linear function? First kali, Madam nak kamu betulkan dekat bahagian form ini. Okay, bentuk reciprocal of linear function. Okay, function dia akan fx equals to a over ax plus b. Dia boleh ada number kat belakang. Tolong tambah plus c. Okay, so bentuk reciprocal of linear function ni first dia bahagi. Reciprocal means ada bahagi. Kemudian di bahagian bawah mesti linear function ax plus b. Contoh sini x power 1 saja. Okay, so denominator mesti linear function. Di bahagian atas akan ada constant, any number, tak kisah positif negatif. Dan di bahagian belakang pun sepatutnya boleh ada number, tak kisah positif atau negatif. Okay, so ini bentuk reciprocal of linear function. Okay, macam mana bentuk graf reciprocal of linear function ni? Bentuknya Madam ada bagi hint kat sini 2L shape. Okay, so Madam akan lukis sikit macam mana yang dikatakan 2L shape itu. Just untuk gambaran. Okay, nanti Madam go very detail tentang yang ni. Okay. 2L shape means dia boleh ada bentuk yang begini. Ataupun satu lagi pattern, dia terbalik position. Dia berada di kuadran 2 dan dia berada di kuadran 4. Okay, yang ini adalah tanda-tanda graf kamu adalah graf reciprocal of linear function. Okay, so
Untuk lukis graf reciprocal of linear function, kali ni dia ada tambahan. Sebelum ni kamu deal daripada constant sehingga graph set, madam ajar kamu pakai SIS. Okay, depends on graph apa. Sekarang, tambahan sikit untuk reciprocal of linear function, kita akan pakai step ASIS. A-S-I-S. Okay, SIS. Okay, SIS yang di bahagian bawah ni sama saja, kamu dah pandai. Cuma kita ada tambahan A. Stand for asymptote. Okay, asymptote. Okay, asymptote ni apa? Asymptote ni adalah satu garis yang mana graf kamu tak boleh sentuh pun garis ni. Tak boleh cross, tak boleh berada di atas garis ni. Itu kita panggil garis asymptote. Nanti Madam explain apa tu garis asymptote. Okay. Kemudian S adalah shape. Okay, so Madam dah bagi shape tadi. Dia ada dua kemungkinan. Untuk reciprocal, dia start kuadran 1, 3 ataupun kuadran 2 dan 4. Kemudian I stand for intercept. Macam biasa, X intercept, Y intercept. Dan kemudian kita akan sketch. Okay. Benda yang baru dekat sini adalah asymptote. Okay, asymptote. So, untuk asymptote, kita akan ada X asymptote, ada Y asymptote. X dan Y. Okay. Intercept pun sama kan? Kita ada X dan Y intercept. So, benda baru dekat sini adalah asymptote. Boleh ada dua jenis asymptote, X dan Y. Okay, nanti Madam akan explain macam mana. Okay, so untuk graf basic, graf paling basic untuk reciprocal ni, kita ada Y equals to 1 over X. Kemudian untuk graf reciprocal, okay, dia akan ada syarat. Okay, syaratnya adalah, kita kena tengok bahagian bawah ni. Okay, dia akan ditulis X cannot equal to 0. Maksud bahagian belakang ni kenapa perlu ditulis? Sebab kalaulah X di bahagian bawah ini equal 0, 1/0. Maksudnya function ni jadi undefined. That is why bawah ni denominator cannot equal to 0. Sebab tu bahagian bawah ini denominator cannot equal to 0. Okay, so graf paling basic adalah Y equals to X. Syaratnya X cannot equal to 0. So, bila kita nak lukis, kita akan lukis graf kita sebagai, ini paling basic, okay. Kamu salin saja dulu. Nanti kamu akan faham kenapa bentuknya begini. Okay, graf 1 over X akan jadi begini. Okay, satu kamu kena alert bahawa kita punya graf, dia takkan sentuh pun paksi X, dia takkan sentuh pun paksi Y. Okay, dua-dua paksi ni dia tak sentuh. Dia hanya menghampiri saja. Kalau kamu lukis, dia menghampiri je paksi tu, tapi dia tak boleh sentuh X dan Y punya paksi. Okay, sama juga yang bahagian bawah ni. Dia macam menghampiri dekat je dengan paksi tu, tapi dia tak sentuh either X atau paksi Y. Okay, itu graf 1 over X. Satu lagi kita ada graf Y equals to negative 1 over X. Sama juga X cannot equal to 0. Referring to yang bawah ni X tak boleh 0. Kalau di 0 dia jadi 1 over 0. So function kita not defined. So salah lah. Jadi kena letak statement tu. So bila kita letak statement itu. So kita akan lukis dia punya function. Paksi X, paksi Y. So, kita akan ada 0 kat sini. And then, bila lukis, kalau negative 1 over X, dia akan terbalik bahagian sini. Kuadran 2 dan kuadran 4. Okay, so ini basic. Madam bagi hanya dua ni sahaja. Which 1 over X dengan negative 1 over X. So, boleh nampak perbezaan bentuk dia. Kalau 1 over X, dia kuadran 1, 3. Tapi kalau negative 1 over X, dia terbalik kuadran 2 dan 4. Okay. Now kita belajar macam mana nak lukis graf reciprocal of linear function berdasarkan example 1. Okay, untuk example yang pertama ni kita ada 1 over X minus 1. Okay, yang ini. Okay, kita akan mula untuk start mengira menggunakan step ASIS ni. Okay, yang pertama adalah asymptote. Okay, untuk step yang pertama A, asymptote. Okay, yang ini Madam nak kamu betul-betul salin di bahagian nota. Okay, asymptote ada dua. X asymptote dan Y asymptote.
So, dari mana nak dapat X dan Y asymptote ni? Tolong label pada bahagian nota kamu. Kalau X asymptote, kita akan dapatkan daripada bahagian denominator. Yang linear function tu. Okay, yang ini kita akan jadikan dia X asymptote. Y asymptote pula, kita akan dapat daripada plus C yang belakang ni. Okay, Y asymptote. So, kalau kamu tengok soalan kita ni, okay, yang ini, kita ada X asymptote, which is kita boleh dapat dari bahagian bawah. Tapi kalau untuk Y asymptote, tak ada di plus C di belakang ni. So, kalau tak ada, kamu kena wujudkan sendiri. Okay, so macam contoh soalan kita ni, kita nak wujudkan apa? Dia akan jadi plus 0 lah. Okay, supaya kamu ada juga X dan Y asymptote itu. Okay, untuk X asymptote. Okay, kita akan ambil yang bahagian bawah. Kita start kira X asymptote dulu. So, untuk X asymptote, ambil sahaja yang bahagian bawah. X minus 1, letak dia equal 0. Sepatutnya asymptote yang bahagian X ni, dia macam ni. X minus 1 cannot equal to 0. So, therefore, kita ada X cannot equals to 1. Okay, tetapi sebab kita nak sketch, kita akan lukis nanti asymptote tu. Jadi, madam nak kamu tulis je dulu dia dalam bentuk X minus 1 equal to 0. Tapi pemahaman dia macam ni sebenarnya. Bahagian bawah ni, dia tak boleh jadi kosong. Nanti jadi 1 over 0. Okay, so inilah. X tak boleh 1 sepatutnya. Kalau 1 tolak 1, nanti jadi 1 over 0. Tapi cara penulisan untuk pengiraan dan sketching, kita akan pakai X minus 1 equal 0 untuk kamu dapatkan garis asymptote tu, which is X equal 1. Okay, so ini adalah garis asymptote X kamu. X equal 1. Kemudian cari pula Y asymptote. Okey, Y asymptote nak dapat daripada mana? Daripada yang bahagian belakang. Okey, yang ada plus number atau minus number, tak kisah. Janji ada number kat belakang tu. So, kita punya Y asymptote disebabkan number kita kat sini 0. So, our Y asymptote, terus dia tulis Y equal 0. Kalau kamu punya nombor kat belakang ni plus 1 contohnya. So, kamu punya asymptote adalah Y equal 1. Kalau kamu punya asymptote adalah minus 2 contohnya. So, kamu punya Y asymptote akan jadi Y equals to negative 2. Okay, so it depends kepada number yang di belakang tu lah. Terus Y equal to that number. Okay, so kita settle bahagian asymptote. Siap dah? Okay, so ada dua asymptote, X dan Y. Now, baru proceed. Dah habis cari asymptote X dan Y, kita akan proceed step yang seterusnya iaitu shape. Okay, shape untuk reciprocal ni, dia ada dua jenis kan. Just untuk kita punya reference saja. Sama ada dia quadrant 1 and quadrant 3 ataupun dia quadrant 2 and quadrant 4. Kita tak tahu mana satu, nanti kita akan pilih berdasarkan kita punya pengiraan. Okay, itu shape. I adalah intercept. Okay, so kira intercept macam biasa, kita ada X intercept. So, kalau X intercept, Y yang 0. So, kita akan kira lah 0 equals to 1 over X minus 1 plus 0. So, plus 0 tak payah tulis lah. Okay, kita nak cari X intercept. Kita nak cari nilai X. Apa yang boleh kita buat sekarang ni? Kita akan darab 0 dengan X minus 1. Betul? Dan hasilnya akan jadi 0 juga. Dan kita jumpa 0 equal 1. Okey, bila jumpa 0 equal 1, statement ni tak betul. 0 is not equal to 1. Jadi, bila kamu jumpa condition yang macam ni, kita akan cepat-cepat conclude no X intercept. Tak ada X intercept. Okey, and then terus proceed cari Y intercept pula. So, untuk Y intercept, X yang kosong. So, Y equals to 1 over 0 minus 1. Which is Y equals to negative 1. Tapi untuk Y intercept, kita ada jumpa nilai lah. Y equals to negative 1. Okay, siap bahagian intercept. Next, step yang terakhir adalah kita akan start sketching. Okay, so sketching untuk reciprocal. Kita plot dahulu kita punya paksi. So, kita ada paksi X dan Y. And then, kita ada 0 di bahagian tengah. Okay, now benda pertama yang kamu kena buat adalah tolong plot asymptote. Mesti plot asymptote dua-dua dahulu. So,
So, kamu dah belajar. Ini adalah constant function. Okay. X equal 1. Macam mana lukis X equal 1? Kita akan tanda 1 macam ni. So, graf dia akan jadi begini. Okay. So, graf asymptote mesti dilukis dalam dotted line. So, madam akan guna warna merah ni. This is 1. Madam akan buat dotted line macam ni. Ini garis asymptote. Kena label X equal 1. Okay, garis asymptote. Garis asymptote ni nanti kita tak boleh sentuh dia. Graf tak boleh lalu pun dekat dia. Okay, tak boleh cross dia. Tak boleh berada di atas garis asymptote ni. Okay, kita dah lukis X asymptote. Kita nak lukis pula Y asymptote. Y equal 0. Macam mana kita nak lukis line Y equal 0? Sebenarnya Y equals to 0 berada di paksi X. Okay, ini line Y equal 0. Tak apa, boleh je kalau kamu nak lukis dotted line tu, tak ada masalah. Okay, so kita dah label kedua-dua asymptote kita. Now, asymptote inilah yang akan menjadi, madam terangkan sikit kat sini. Bila kamu ada asymptote, kamu kan lukis di dotted line kan? So, akan ada dua asymptote, X, Y. So, kamu nak lukis kamu punya graf reciprocal nanti, dia mestilah berdasarkan asymptote ni. Okay, maksudnya kalau kamu lukis asymptote kamu macam ni, so graf kamu nanti either sini, sini, ataupun yang ini dengan yang ini. Okay, so kita akan lukis reciprocal graph ini berdasarkan asymptote kita. Bukan berdasarkan paksi XY. Berdasarkan asymptote. Okay, so balik pada graf kita tadi. Bahagian sini. Now, kamu dah lukis asymptote. This one done, this one done. Saya nak tentukan shape tak boleh lagi. Label dulu bagi habis. Okay, so saya ada y-intercept sahaja pada y equals to negative 1. Bermaksud, kat sinilah contohnya. Y negative 1. Okay, so kita dah label asymptote, dah lukis asymptote, dah label intercept. Now kita nak sketch. So logically, kamu ada dua option. Ini asymptote kita, perhati betul-betul. Ini asymptote kamu. Adakah graf kamu berada di kawasan macam ni? Ataupun graf kamu, ini asymptote, dia berada di kuadran 2 dengan 4. Okey, yang mana satu yang betul? Pastikan bila kamu lukis, kamu mesti ada lalu y-intercept negative 1. Okey, bermaksud kalau ini garis asymptote saya, mestilah graf saya berada di sini dan sini sebab ini je possibility yang saya boleh lalu y negative 1. Sini ya, y negative 1. So, ini graf yang betul. Kalau saya lukis, ini asymptote, tapi saya guna kuadran ini, salah. Y asymptote saya berada kat sini. Saya tak jumpa y asymptote dekat sini. Y asymptote saya kena kat bawah. Okay, so Mada harap kamu faham sikit lah macam mana cara untuk pilih the right graph untuk reciprocal ni. Okay, so bila kamu nak lukis, dia kena lukis garis hitam lah. So, graf saya di sini dan di sini. Okay, so pastikan bila kamu lukis graf kamu, yang ni madam lukis pun tak berapa cantik. Dia sebenarnya garis asymptote tu tak boleh sentuh pun. Okay, dia hanya menghampiri sahaja. Sama, kita ada dua asymptote. Y equal 0. Kalau kamu perhati, dekat sini ni dia hanya lalu je Y asymptote tu. Dia tak boleh sentuh. Sama juga yang bahagian sini. Ni, dia hanya lalu je Y asymptote ni. Tak boleh sentuh langsung. Sama juga dengan X asymptote. Graf kamu ni dia lalu je X berdekatan. Tapi dia tak boleh sentuh atau cross. Sama juga bahagian bawah ni. X asymptote. Graf kamu dia macam lalu je dekat X asymptote ni. Tak boleh cross. Okay, so asymptote menjadi penanda lah untuk kita sketching side mana kita punya graf. Okay, kuadran 1, 3 atau kuadran 2, 4. So, ini graf yang betul. Y equals to 1 over X minus 1. Okay, dah habis lukis. Itu saja step dia. Madam ulang. Kita cari X asymptote daripada bahagian bawah, denominator. Kita cari Y asymptote daripada number di belakang. Kemudian kita cari intercept X dan Y. Kemudian kita plot. Plot mesti dimulakan dengan lukis garis asymptote. Madam ulang, garis asymptote mesti dotted line. Dah lukis garis asymptote, tanda semua intercept. So, contoh soalan ni kita ada intercept di sini.
And then baru kamu start fikir macam mana saya nak plot graf saya. Hanya ada dua option. Kuadran 1, 3 atau kuadran 2, 4. Pastikan yang kamu pilih itu melalui intercept yang kamu tanda. Okay. Now kita cari domain range. Okay. Domain. Domain adalah paksi X. Okay. Dimulakan dengan negatif infinity. Okay. Ini paksi X. Di sini ada graf bahagian bawah. Sini pun ada graf. Sini pun ada graf. Sini pun ada graf. Jalan lagi. Sampailah kamu jumpa 1. X1 ni. Okay. Okay. So, kamu jalan sampai sini. Pada X1, kamu tak boleh step pada dia. Kamu dah jalan dari negatif infinity. X negatif infinity. Kamu jalan sehingga jumpa 1. Tapi 1 kamu tak boleh stop. Boleh pergi dekat dengan X1 tapi tak boleh pijak 1 itu. So, kita punya domain akan jadi from tadi saya jalan negatif infinity sampai 1. Open. Okey, dekat 1 ini, kamu tak boleh step atas garis asymptote ni. Bermaksud, tadi kamu berhenti kat sini kan? Okey, sini masih ada graf di bahagian bawah. Jumpa 1, kamu kena jump. Lompat. Lompat pergi sebelah. Baru saya start balik. Okey, kalau X ini ada graf bahagian atas. Kalau X ini ada graf bahagian atas. X ini ada graf dan dia akan continue lah sampai infinity. So maksudnya graf kamu ni dia jump pada X1. So kamu akan letak union 1 hingga infinity. Sama ada mulang untuk domain dia kamu just imagine saya jalan dari negatif infinity. Jalan, 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 jalan. Semua ada graf di bahagian bawah. Tapi sampai dekat 1 saya tak boleh step. Saya kena jump. Lompat pergi sini. So sambung balik. 1 dan seterusnya ni, semua ada graf di atas. So, that is why kita tulis dia macam ni. Ada jump dekat 1. So, sama juga dengan range. Kalau kita tengok range, okay, range kita dari negatif infinity paksi Y. So, paksi Y kita akan label macam ni. So, ada graf kanan. Di sini ada graf. Ada graf. Ada juga graf. Okay, ada graf bahagian kiri, ada graf bahagian kiri. Now, bila saya sampai dekat asymptote yang ini, saya tak boleh pijak. Graf saya tak ada pun dekat kosong ni. Garis Y kosong ni tak ada graf pun. Jadi, saya kena jump. Daripada sini mungkin, saya jump terus naik atas. Sini pula. Okay, sini akan ada graf di kanan, graf di kanan, graf di kanan. Sampailah infinity. So, range... Saya mula tadi daripada bahagian bawah negatif infinity. Saya jalan, 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 jalan. Jumpa garis Y kosong yang ni. So, saya kena lompat. Saya tak pijak garis ni. Saya lompat naik atas. Bahagian sini semua ada graf di kanan pula. So, maksudnya range saya jalan dari negatif infinity Y. Pergi kosong. Okay, asymptote Y ni Y kosong. Pergi dekat kosong. Kemudian saya lompat. Letak union. Sambung balik dari kosong pergi infinity. So, kawasan yang kamu lompat tu mesti open lah. 1 dengan 0 ni kena open sebab kamu tak step pada nombor 1 dan 0 tu. Okay, so ini cara untuk sketch graf reciprocal. Okay, sedikit berbeza lah dengan yang sebelum-sebelum ni kita ada step tambahan asymptote. Okay, kalau untuk soalan yang kedua, okay, sama juga soalannya kita tengok. Kalau direct kamu nampak dari soalan yang bawah adalah X asymptote. Tapi dekat bahagian Y tak ada kan. So, kamu akan wujudkan dia sendirilah. Kamu akan letak plus 0. Okay, so cuba buat. Pastikan kamu define betul-betul graf kamu di bahagian mana mengikut step asis. Mesti ikut step. Okay, bila ikut step baru kamu nampaklah position graf kamu. Nak lukis kuadran 1, 3 ataupun kuadran 2, 4. Okay, so try buat soalan kedua ni dan juga soalan 3. Soalan 3 madam nak kamu ubah soalan. Okey, soalannya macam ni je, 2 over x minus 6 tapi tolong tambah jadi plus 1 kat belakang ni. Okey, supaya kamu nampak sikitlah perbezaan kalau y asymptote dekat 1, macam mana kamu nak lukis.